Okey, selamat pagi. Minggu lepas kamu dah belajar tentang hukum linear. Okey, tapi minggu lepas kita fokus dekat paper 1. Okey, itu kertas 1. Saya harap semua soalan dah boleh buat. Jadi minggu ini saya nak fokus di paper 2. Jadi hukum linear ini adalah penting sebab di kertas 2 pun ada satu soalan panjang, iaitu di bahagian B, biasanya soalan ketujuh. Okey, jadi di bahagian B dia ialah soalan pertama. Ini 10 markah. Jadi saya harap kamu boleh skor dalam soalan tersebut. Okey, jadi sila tengok betul-betul bagi perhatian. Okey, jadi ini ialah contoh soalan yang kamu mungkin dapat di kertas 2. Okey, jadi soalannya nampak macam panjang tapi dia senang sahaja. Okey, jadi contoh soalan ini dia bagi kamu satu jadual yang menunjukkan dua pemboleh ubah. Biasanya soalan bagi X dan Y. Lepas tu dia akan bagi satu persamaan tak linear. Jadi untuk soalan ini persamaan tak linear adalah Y sama dengan PK kuasa punca Y. Okey, di mana P dengan K adalah pemalar. Nanti di soalan B, dia mesti suruh kamu carikan nilai bagi pemalar tersebut. Jadi biasanya kamu boleh skor di soalan A. Okey, jadi A dia akan suruh kamu plotkan satu graf. Log Y melawan punca X. Ini biasanya soalan akan sebut. Jadi kamu ikut je. Kalau dia nak graf log Y melawan punca X. Sebelum plotkan graf, saya mesti nakkan satu jadual. Okey, jadual tersebut saya mesti ada nilai log Y dan juga nilai punca X. Okey, jadi dengan menggunakan 2 cm pada paksi punca X, jadi ini adalah paksi X-nya, 2 cm kepada 0.1 unit pada log Y. Jadi ini adalah paksi Y. Okey, jadi 2 cm kepada 1 unit pada paksi X, 2 cm kepada 0.1 unit pada paksi Y. Lepas tu lukiskan garis penyesuaian. Jadi garis penyesuaian adalah garis lurus. Okey, lepas tu di bahagian B, dia mesti suruh kamu carikan nilai P dan carikan nilai K, dua pemalar tersebut. Jadi macam mana nak selesaikan soalan panjang? Jadi biasanya murid tak ada masalah di bahagian A. Jadi kita cuba tengok macam mana buat untuk bahagian A. Tadi dia nak graf kan yang melibatkan punca X dan juga log 10Y. Jadi langkah pertama mesti saya buatkan jadual dulu yang melibatkan punca X dan juga log 10Y. Jadi yang pertama kita boleh guna kalkulator untuk tolong kita bina jadual tersebut. Okey, jadi tadi di X adalah 1. Jadi sekarang tekan punca 1, kamu akan dapat nilai punca X yang pertama. Okey, iaitu punca 1 kamu dapat 1. Lepas tu kamu teruskan untuk punca X. Jadi semua tekankan nilai punca X. Kamu boleh dapat baris pertama. Baris kedua, tadi Y dia bagi kamu ialah 1.8 kan? Jadi sekarang tekan log 10Y. Log 10 1.8. Kamu boleh dapat 0.26. Lepas tu kamu teruskan sampai dapatkan nilai log 10Y sampai habis lah. Jadi sekarang kamu ada nilai punca X dan juga nilai log 10Y. Jadi punca X merupakan paksi X kamu. Jadi cikgu dah tulis dengan huruf besar X. Log 10Y adalah paksi Y kamu dengan Y huruf besar. Lepas dah ada jadual, kita boleh plotkan graf. Jadi sekarang boleh plotkan satu graf Y melawankan X. Gunakan skala yang diberi dan lukislah garis penyesuaian. Jadi saya rasa plotkan graf tak ada masalah bagi kamu. Plotkan. Okey, tadi punca X saya nak 2 cm kepada 1 unit. Okey, paksi Y saya nak 2 cm kepada 0.1 unit. Jadi pastikan skala ada dengan berlabelkan paksi X ialah punca X dan paksi Y ialah log 10Y. Jangan lupa nak label di paksi X dan paksi Y. Plotkan titik betul-betul, lukiskan garis penyesuaian yang betul. Jangan lupa garis penyesuaian mesti melalui
sebanyak titik yang boleh. Okey, jadi contoh soalan ini dia ada 6 titik. Okey, jadi garis lurus telah melalui 5 titik. Hanya satu titik yang tak kena sahaja. Okey, jadi dia mesti dekat dengan garis lurus. So, kamu dapatlah nilai garis lurus. Okey, panjangkan garis tersebut sampai sentuh di paksi Y. Sebab nanti pintasan Y kita akan guna untuk soalan B. Jadi, ini soalan A sudah siap. Jadi, soalan bahagian A, cikgu perlukan jadual, perlukan graf dengan skala yang betul, plotkan semua titik dengan betul, buatkan satu garis lurus. Okey, seterusnya kita boleh pergi ke bahagian B. Jadi bahagian B kita nak buat apa? Jadi kalau kamu tak faham apa-apa soalan kan? Okey, jangan risau. Terus kamu carikan nilai M dan juga carikan nilai C. M ialah kecurunan. Jadi M saya perlukan guna rumus matematik sahaja. Y2 tolak Y1, X2 tolak X1. Jadi dengan lebih senang saya ambil titik yang hujung sekali. Nampak tak yang dengan pen merah tersebut? X saya ialah 6, Y saya ialah 1.14. Okey, dan pastikan titik tersebut adalah di atas garis lurus anda. Jadi kalau titik yang hujung sekali tak sentuh pada garis lurus, kamu ambillah titik yang sebelumnya. Okey, dengan satu lagi titik yang senang, kita terus ambil pintasan Y. Pintasan Y ialah titik yang sentuh di paksi Y. Jadi nampak tak? Kosong dengan 0.01. Bukan. 0.09. Okey. Lepas tu, kita boleh masukkan kepada Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Saya boleh dapat nilai M ialah 0.175. Okey. Dan C merupakan pintasan Y kamu. Jadi pintasan Y ialah titik yang sentuh paksi Y, iaitu 0.09. Jadi dua nilai ini kamu ingat, nanti kita bawa ke soalan B. Jadi inilah maksud cikgu, kalau kamu tak faham apa-apa, kamu boleh buatkan garis lurus, kamu boleh carikan kecurunan, kamu boleh carikan pintasan Y. Okey, seterusnya, ini baru yang susah sikit. Langkah keempat. Tulis semula persamaan tak linear. Lepas tu, tukarkan persamaan tak linear kepada persamaan linear. Macam mana nak buat? Jadi, ini ialah soalan yang bagi. Okey, pada permulaan dia bagi Y sama dengan PK kuasa punca X. Jadi, soalan sebenarnya dia dah bagi hints. Dia nak paksi Y ialah log 10. Jadi, sebelah kiri dan sebelah kanan saya tambahkan log 10. So, saya ada log 10Y sama dengan log 10 PK kuasa punca X. Lepas tu, P dengan K itu adalah darab kan? Jadi, kita kembangkan, kita dapat tambah. Okey, jangan lupa punca X yang kapal terbang tu boleh turun ke hadapan. So, ada tambah punca X log 10K. Okey, dan selalu saya nak kamu susun Y sama dengan MX tambah C. Paksi Y ialah log 10Y. So, saya nak log 10Y berada di hadapan. Tadi paksi X ialah punca X. So, yang ada punca X, saya susunnya di hadapan. So, ada sama dengan log 10K kurungan punca X tambah log 10P. Jadi melalui susunan tersebut, saya tahu paksi Y saya ialah log 10Y. Okey, betul. Paksi X saya ialah punca X. Okey, betul. Jadi saya tahu kecurunan adalah log 10K dan pintasan Y, C adalah log 10P. Okey, setelah saya sudah cari nilai M dan nilai C daripada graf, saya boleh gunakan nilai M dan nilai C untuk carikan nilai pemboleh ubah. Jadi ini adalah persamaan yang kamu dapat tadi kan? So saya salin ke langkah 5 dan tadi kamu buat di langkah 4. Okey, sekarang ambil nilai M dan nilai C yang tadi kamu cari di langkah 3 yang di dalam graf tu. Kamu dapat M kecurunan ialah 0.175
dan C pintasan Y adalah 0.09. So, saya bandingkan persamaan. So, M adalah log 10K sebab dua-dua merupakan kecurunan. So, log 10K ialah 0.175. Saya nak K. So, 10 tu pindah ke sebelah, kamu akan dapat indeks. So, adalah 10 kuasa 0.175. Okey, tekan kalkulator, kamu boleh dapat jawapan. Okey, C kamu pun ulang langkah yang sama. So, C ialah log 10P. So, log 10P adalah 0.09. So, 10 pindah ke sebelah, 10 kuasa 0.09. So, dapatlah jawapan. Jadi, ini adalah soalan penuh dari tadi. Okey, dari tadi kamu bina jadual. Okey, lukiskan paksi X, Y dengan skala yang diberi oleh soalan. Lepas tu, plotkan titik. Buatkan garis lurus. Lepas tu, cari nilai M, cari nilai C. Okey, lepas tu sampai ke langkah terakhir, barulah kamu tukar persamaan tak linear kepada persamaan linear. Barulah sampai penyelesaian untuk carikan pemala. So, untuk soalan ni, pemalanya ialah K dan P. Dan kita akan gunakan nilai M dan nilai C untuk selesaikan masalah. Okey, ini sahaja yang cikgu nak tunjukkan. Okey, sekian, terima kasih.